Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala bertanya di sini, amman, bahkan adakah huwa qanitun, seorang tadi Allah Subhanahu Wa Taala cerita tentang yang orang yang beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan darurat dia, dalam keadaan emergency dia, dalam keadaan yang dia susah dia. Yang ini pula Allah buat contoh orang mukmin, orang seorang hamba Allah, amman qanitun ana alladhi, apakah kamu orang musyrik ni sama dengan orang yang beribadat? Qanitun ini dia taat kepada Allah. Qunut, macam kita jaga qunut. Qunut ini orang yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang tafsirkan qanitun ini adalah dia berdiri lama, dia berdiri. Solat malam ni nak kena berdiri lama kan. Solat malam dia punya ciri-ciri solat malam ni berdiri lama. Bukan waktu itu kan solat malam. Solat malam Rasulullah SAW berdiri lama sikit, 2 jam minimum 2 jam berdiri dia baca Quran. Jadi dia berdiri di waktu malam dia taat beribadat ana al-laili, pada waktu malam, sajidan, dengan sujud, wa qa'iman, dan dengan berdiri. Dia beribadat kepada Allah SWT. Sujud dia lama, berdiri dia lama. Adakah kamu lebih baik yang ini ni? Bukan waktu-waktu emergency, bukan waktu-waktu darurat, malam dia tinggalkan malam dia. Allahu Akbar. Pada waktu itu yang paling sedap sekali tidur waktu apa tuan-tuan? Kalau saya terbangun pukul 3, confirm saya akan tidur balik. Macam mana terbangun nak pergi toilet? Bukan terbangun apa? Terbangun nak pergi tandas. Lepas pergi tandas, ada pergi tandas ni, baik ambil wuduk lah, solat terus lah. Jarang nak buat gitu kan. Tengok jam baru pukul 3 ni, ini lagi waktu-waktu yang sedap waktu-waktu sedap. Terus selimut. Pasal waktu itu adalah paling nikmat sekali. Dia punya nikmat lebih nikmat daripada start tidur. Kalau start tidur pukul 10 ke 11 ke, tak sedap sangat. Tapi pukul 3, itu waktu yang 2 pukul 3 jangan main-main lah. Dia punya sedap punya seronok tu kan. Terbangun pun nak tidur balik punya terbangun pun nak tidur balik. Tapi orang ni dia boleh bangun, dia boleh tinggalkan tidur dia. Nikmat yang paling nikmat sekali, tidur yang paling nikmat sekali, dia boleh tinggalkan. Allah puji dia. Allah sebut Allah puji dia orang yang boleh beribadat pada waktu malam. Maksudnya Rasulullah SAW dan para sahabat ni, mereka ni beribadat mereka waktu itulah. Pukul pertengahan malam ataupun sepertiga malam. Sepertiga malam yang terakhir itu daripada pukul 3 gitulah. Pukul 3 sampai subuh. Pukul 3 sampai subuh. Kita waktu sahur dia bangun. Rasa macam wali waktu sahur. Orang dah istighfar, waktu orang istighfar dah habis, dah penutup lah. Orang dah astagfirullah. Orang istighfar, Allah macam wali pula. Ini orang dah habis, dah penutup solat malam, sibuk pula macam budak-budak belajar boleh lah. Sebab UTM, Dr. Ismail yang cakap belajar di UTM tu, bila solat malam, solat tahajud Ramadan, qiyam Ramadan, pukul berapa? Lagi setengah jam sebelum subuh dia punya qiyam. Dia kata pukul lagi sekarang qiyam boleh. Orang di surau dia start pukul 2 2 ke 2.30. Dekat boleh lah nak keladi ni budak-budak kan. Kita pula luar Ramadan memang nak keladi kita. Bila saya fikir orang dah habis tahajud, dah waktu sahur, awak sibuk macam wali Allah pula. Macam wali pula bangun pukul 5 je, aku tahajud. Pukul 5 tu orang dah tak ada solat tahajud lagi lah. Orang dah istighfar. Itulah. Tapi lebih baiklah daripada tak buat terus kan. Tapi jangan anggap hebat lah. Bangun pukul 5 tu jangan anggap hebat sangat lah. Aku bangun pukul 5 dah setiap hari. Alamak, orang nak ketawa je. Pukul 5, ingat pukul 1. Pukul 1, pukul 2. Ini pukul 1, pukul 2 boleh cakap. Pukul 5 pagi tu macam tak ada apa-apa. Apalagi 5.30. Ngam-ngam untuk witir je kan. 5.45 dah azan, 5.30 bangun. Lagi nak itu anak keladi punya lah kita lah. Anak keladi. Tahu tak anak keladi?
Tak tahu kan? Anak keladi. Tahu? Oh, tak tahu kan? Tahu pun bukan zaman anak keladi. Kita kalau main-main budak-budak semua, jadi adik kita datang, nak join. Okey, yalah, budak kecil sangat nak join je. Tak apalah, dia anak keladi lah. Kita anak keladi. Dia tak dikira lah, join aja lah. Tapi tak dikira lah, boleh lah dia join. Itu dia. Allahu Akbar. Jadi dia ni, orang ni bangun di waktu malam, sujud, berdiri. Kenapa? Yahdharul akhirata, kerana takut kepada akhirat. Tengok kan, dia balance kan. Satu, dia takut wayarju rahmatah, wayarju rahmatah rabbih. Satu, dia takut akhirat takut. Lain satu, dia mengharap rahmat Tuhan. Dia mesti balance. Dia tak boleh salah satu je. Dalam ibadat ni, dia mesti ada khauf dengan raja. Dia takut akhirat dan dia mengharapkan rahmat Allah. Benar ada seorang budak ni yang nak meninggal. Sa'labah ni, dia ternampak aja perempuan mandi atau terbuka aurat dia sedang jalan. Sa'labah ni messenger Rasulullah SAW. Dia ternampak dia, terus dia naik gunung, dia tak turun. Dia menyesal betul. Ternampak di jalan dia, lalu ternampak. Kita nampak hari-hari pun tak ada apa-apa. Dia nampak sekali dia nampak dia, terus dia naik gunung, dia tak turun. Rasulullah SAW tak jumpa. Mana Sa'labah ni? Rasulullah utus Umar dengan Salman Al-Farisi cari. Mereka jumpa dia, bawa balik. Pendekkan cerita, datang pada Rasulullah SAW, dia menggeletar, menggigil. Rasulullah cakap, kenapa ni? Aku rasa macam semut-semut dah badan aku dengan Rasulullah SAW. Dia takut sangat dengan Rasulullah SAW. Dia takut ayat turun tentang dia. Jadi Rasulullah tanya, apa perasaan kau sekarang ni? Ini yang dia cakap, aku mengharapkan rahmat Allah, tapi aku takut. Aku mengharapkan pengampunan Allah, tapi aku takut akan azab Allah Subhanahu Wa Taala. Terus dia meninggal. Pada waktu itu je, terus dia meninggal. Kata Rasulullah SAW, tidak berkumpul dua perasaan ini, takut dengan mengharap ini pada diri dia, melainkan Allah SWT akan amankan dia. Allah akan masukkan dia ke dalam syurga. Jadi kita mesti nak ada dua-dua, tuan-tuan. Kita dua-dua, jangan confident sangat. Dua-dua, kita takut. Contoh, saya buat cakap kalau kita mak kita, bapa kita yang baru meninggal, dia ni kena seksa ke tak kena seksa? Jangan tak ada dia di dalam syurga. Siapa cakap kau? Dua-dua mesti ada takut. Tak tahu dia, kita mengharapkan dia lepas daripada siksa, tapi kita takut dia kena seksa. Jangan satu je. Jangan kena seksa teruslah. Pun jangan dia dah di syurga sekarang ni. Siapa beritahu bawa? Pandai dia cakap dia di syurga, saya beritahu bawa. Jadi tak boleh. Untuk orang pun tak boleh, untuk diri kita pun tak boleh juga. Untuk orang pun tak boleh. Kita tak tahu bapa kita, ibu bapa kita yang dah meninggal, saudara mara kita, adik-beradik kita, di dalam syurga atau diseksa di dalam kubur. Jawapan dia apa, tuan-tuan? Tak tahu. Tak tahu. Kalau tak tahu apa? Doa lah untuk mereka. Tak tahu, takut. Dan kalau kita doa teruk-teruk pun, cakaplah, kita doa lah minta dia diselamatkan. Lepas tu ternyata lah dia dah selamat, dia tak waste tak apa ni, tak rugilah doa awak tu dah ibadat. Awak dapat pahala atas doa awak. Daripada awak tak berdoa terus, rupanya dia diseksa. Kalau kita nampak ibu kita diseksa, Allah buka hijab nampak, apa kita tengok? Diam muka je, tak pekik-pekik kita. Ya Allah tolong dia, ya Allah, kita akan minta kepada Allah, merayu kepada Allah untuk dia selamat. Kalau kita nampak, kita tak nampak, kita ingat macam relax saja. Tuan-tuan macam itu. Kita doa untuk mak bapak kita. Bila saya fikir, kita ni betul punya selfish, kita ni betul punya kedekut, nak doa. Sepatutnya doa kepada mereka berapa? Kata ulama, tak kurang daripada 100 kali. Sebagaimana awak istighfar untuk diri awak 100 kali, begitu juga istighfar untuk ibu dan bapa awak 100 kali.
satu hari istighfar kepada mereka, kita tahu keadaan mereka macam mana. Jadi kita tak tahu. Jangan confident kata mak tempat syurga, bapak tempat syurga sekarang ni. Nak kena sapak dia cakap macam itu kan. Siapa beritahu awak ni? Cakap dia tempat syurga. Kalau bukan macam mana? Kalau bukan, mana aku tahu? Tak tahu cakap tak tahulah. Tak tahu cakap tak tahu. Kita tak tahu. Jadi dua-dua mesti ada. Kita sebab itu kita kata Allah min azabil qabr wa adkhil jannah. Ya Allah, jauhlah dia daripada azab kubur atau majirha min azabil qabr. Jauhlah dia daripada azab kubur, masukkanlah dia ke dalam syurga. Dua-dua mesti nak ada. Yang takut dengan yang harap ni mesti nak ada dua-dua. Ini yang Allah puji. Orang ni dibangun di malam hari, dia takut dan menangislah, takut tentang akhirat. Sebagaimana Rasulullah SAW bila-bila datang masuk jumpa Rasulullah SAW, janggut Rasulullah SAW basah, tuan-tuan, lantai basah, kata Aisyah. Ini Rasulullah SAW yang dijamin syurga, menangis, takut kepada Allah SWT. Tuan-tuan, saya nak tanya, Rasulullah takut tak dengan neraka? Takut ke tidak? Takut, walaupun dia tahu dia dah dijamin masuk syurga, masih lagi takut dengan neraka. Apa lagi kita, keputusan belum keluar, tak ada orang jamin, tak ada pun kitab turun ke, bukti turun ke yang kita ni tak masuk neraka. Tak takut pula. Ini memang tak baca Al-Quran. Kalau kita baca Al-Quran, Allah puji orang ni. Lepas tu Allah cakap dia takut akhirat. Dia takut akhirat. Jangan cakap, aku tak takut akhirat, aku tak takut neraka, aku beribadat ni bukan kerana takut neraka. Macam wali, aku tak takut neraka. Aku tak mengharap syurga. Aku tak mengharap syurga, tak takut neraka. Itu apa yang kau buat ibadat? Ikhlas kerana Allah. Atau ayat ni nak letak mana? Awak punya cakap tu apa dalil? Daripada mana? Jangan syok sendiri. Tengok ayat ni. Ayat ni cakap kan, orang ni takut akhirat, takut azab Allah, mohon pengampunan Allah, mengharap rahmat Allah. Kemudian setelah Allah SWT terangkan kepada kita tentang amalan. Tadi amalan dia dibangun malam, amalan dengan dibangun malam. Sekarang ni Allah bertanya lagi sekali. Tadi sama tak orang musyrik dengan orang yang beribadat kepada Allah? Kemudian sekarang ni Allah tanya lagi sekali, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun? Sama tak orang yang tahu dengan orang yang tak tahu? Sama tak? Sekarang ni Allah cakap pula tentang ilmu. Apa kaitan dia ilmu dengan amal? Kalau seorang itu berilmu, kalau dia ada ilmu, dia akan beramal. Kalau dia ada ilmu, dia akan bangun malam. Senang. Ayat ni dua perkara ni dalam satu ayat. Sama tak orang yang berilmu, orang yang mengetahui dengan orang yang tak mengetahui? Jadi ulama cakap, kalau dia ada ilmu, kalau dia memang mengetahui tentang akhirat, tentang Allah, tentang kiamat, tentu dia akan bangun malam. Ilmu tu dia akan mendorong dia. Untuk apa? Kita bangun malam untuk apa? Nak pahala. Apa pahala? Terangkan tak? Tuan-tuan terangkan kepada saya, pahala bangun malam. Satu hadis saja. Pahala bangun malam. Buat 2 rakaat solat malam, pahala dia. Pahala macam apa? Tak ada, tuan-tuan. Kita bangun malam untuk pengampunan Allah SWT, untuk maghfirah. Bangun malam untuk mohon pengampunan Allah SWT. Itu dia bangun malam. Dia begitu. Tak ada 2 rakaat tahajud. 2 rakaat fajar ada. 2 rakaat sebelum subuh ada. Lebih baik daripada dunia dan sisinya. 2 rakaat solat malam, apa pahala dia? Ada dengan hadis tak? Apa pahala dia? Jadi bangun malam tu bukan nak pahala. Bangun malam tu takut akhirat dan mengharapkan rahmat Allah SWT. Rahmat Allah, pengampunan Allah, itu bangun malam. Dan mengharapkan takut kepada Allah. Jadi dia bangun malam tu nak maghfirah Allah SWT, nak pengampunan Allah, nak supaya Allah jauhkan dia daripada azab neraka. Itu yang dia menangis-nangis bangun malam tu. Bukan nak kalau kita nak pahala, kita tak payah menangis. Orang nak pahala, menangis tak? Nak pahala, kita buat korban, nak pahala ke nak apa?
nak sembelih. Lepas tu happy-happy je, tak menangis, menangis kan. Kau buat korban orang semua happy-happy, kau menangis pula. Jadi tak, bangun malam kata menangis memang bangun malam happy macam mana? Jadi bangun malam itu saat yang kata ulama paling ikhlas sekali. Pasal pada waktu malam orang tak nampak dan orang tak dengar juga. Biasa malam sunyi je. Jadi jangan malam tu ganggu kita. Kita pula bangun malam, mesej orang lah, salam tahajud, dah bangun ke? Orang tak tahu kau bangun tak? Apa nak mesej orang salam tahajud pula? Saya ada dalam grup taman saya, ada seorang ni sampai sekarang bertahun-tahun, tapi dia punya, saya respect dia punya waktu dia hantar mesej tu. Setiap hari pukul 2 pagi tuan-tuan. Setiap hari, tuan-tuan nak saya tunjukkan. Setiap hari pukul 2 pagi dia akan mesej salam tahajud. Kalau dia mesej pukul 5 pagi tu, kita kata orang dah tak tahajud apa, nak tahajud apa. Tapi pukul 2 pagi setiap hari, 2 lebih, pukul 3, 2 lebih, 3. Nama dia, terang aja nama dia lah, tahu Suliman. Nama dia Suliman. Macam mana orang ni tiap hari pukul 2 pagi ni haji wali betul lah. Tak miss tiap pagi kita akan dapat mesej daripada dia. Tapi itu bukan contoh yang baik. Buat bodoh je lah kalau kita bangun pagi tak perlu nak kejut orang pun takkan bangun. Ada orang terbangun tak kerana WhatsApp. Tengah-tengah malam, apasal kau bangun? Ada WhatsApp bang. Suruh dia, mana ada loceng berdering pun. Dia tutup WhatsApp lagi. Tak ada orang bangun. Jadi Allah kaitkan ilmu. Kalau dia tahu, dia akan bangun malam. Hal ini nak menunjukkan ketinggian ilmu. Allah bertanya, sama tak orang yang tahu dengan orang yang tak tahu? Orang yang tahu dengan orang yang tak tahu. Orang yang tahu kalau dia tak amal. Orang yang tak tahu tapi dia tak amal. Ini orang yang tak tahu dan tak beramal. Dia tak tahu, dia tak beramal. Ini tahu, tak beramal. Mana satu yang baik? Ini baik jugalah. Dia sudah tahu. Satu hari nanti dia amal lah. Ini langsung tak tahu. Tak tahu, dia tak akan beramal lah. Aku tak tahu. Aku tak tahu, dia tak beramal. Jadi yang tahu dan tak beramal tu, satu hari nanti dia lebih baik lagi. Masih lagi lebih baik walaupun tak sebaik orang yang tahu dan beramal. Yang terbaiknya dia ilmu dengan amal. Dia tahu, dia amal. Dan ilmu, kata ulama, orang yang tahu ni alim. Dalam ulama dia panggil orang yang tahu ni ulama. Ulama bukan istilah, satu istilah yang besar. Nama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Allah kata orang yang takut pada Allah, dialah ulama. Jadi siapa dia orang alim? Orang alim dia adalah orang yang, kata ulama, yang dia takut kepada Allah, dialah ulama. Awak nak jadi ulama tak? Takut pada Allah, dia bangun di waktu malam. Kalau dalam ayatnya dia mengharap, dia takut kepada akhirat, dia mengharapkan rahmat Allah. Dia bangun malam, dia sujud kepada Allah, dialah orang alim. Dia orang alim. Saya pernah tanya kepada seorang syekh, dia ni hafal Sahih Bukhari, bukan Sahih Bukhari, 6 kitab hadis. Saya cakap dengan syekh, man huwa alim, siapa orang alim sekarang ni? Sekarang di dunia ni orang yang paling alim sekali, siapa dia? Ini orang alim tuan-tuan. Kita cakap dia hadis apa dia boleh keluarkan. Kita cakap, saya ambil buku Melayu, saya baca buku Melayu, syekh ni hadis mana? Bawah dia buku Melayu dah ada kan, hadis riwayat Tirmizi, Abu Dawud. Saya tanya dengan dia, baca dia dengar, ya. Riwayat siapa? Nak test dia. Tirmizi. Tempat banyak sekali dia. Lepas tu saya tanya dia, siapa orang alim? Dia punya jawab semalam dia, mayakhsyallah. Siapa yang takut pada Allah, dia alim. Itu aja jawapan dia, tepat aja. Orang Palestin, mayakhsyallah. Siapa yang takut pada Allah, dialah orang alim. Jadi Allah cakap sama tak orang alim dengan orang yang tak alim. Kalau kita nak jadi orang alim, takut pada Allah Subhanahu wa taala, solat malam dan amalkan ilmu kita, alimlah kita. Innama yatadzakkaru ulul albab. Sungguhnya orang yang berakal ni, ulul albab, dia dapat ingat. Dia dapat beringat, ulul albab. Kalau dia akal yang sihat ni, dia dapat ingat dan ambil pengajaran daripada itu. Jadi orang ni kadang dia tak beringat. Dia ada akal,
Dia orang kafir, orang ini, tapi dia tak boleh beringat. Tak boleh beringat tentang Allah. Tak boleh gunakan akal dia untuk ingat tentang Allah, untuk nak menyembah Allah, nak beribadat kepada Allah SWT. Mereka tu bukan ulul albab, walaupun dia ada akal. Jadi akal yang sebenarnya orang yang boleh beringat, orang yang yatadzakkar. Yatadzakkar itu orang yang beringat, orang yang dapat menerima pelajaran. InsyaAllah ta'ala kita akan sambung lagi ayat seterusnya. Aku lupa di hadap. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.